Sektor industri di Malaysia telah melalui proses evolusi yang agak ketara sepanjang lebih sedekat yang lalu. Begitu juga dengan perundangan yang berkaitan dengan KKP yang telah mengalami perubahan. Namun begitu, undang-undang yang berkaitan dengan KKP sudah pun berusia 28 tahun, memerlukan pindaan selaras dengan perubahan trend dalam bidang pekerjaan masa kini. Setelah sekian lama diperbincangkan dan diperdebatkan, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 serta Akta Kilang dan Jentera Pemansuhan 2022 telah sempurna dan diwartakan pada 16 Mac 2022 yang lalu. Kenapa undang-undang KKP perlu dimigrasikan? Pertama, memberi kemudahan kepada industri. Yang kedua, menjalankan tadbir urus semula terhadap perundangan KKP agar menjadi lebih baik. Manakala yang ketiga adalah, perubahan ini bertujuan untuk memperkukuhkan perundangan KKP yang sedia ada, iaitu OSHA 1994. Maka, apakah perubahan ketara dalam Akta KKP yang memberi impak kepada industri secara keseluruhannya? Pertama sekali, penyusunan semula terhadap perundangan KKP. Akta Kilang dan Jentera 1967 dimansuhkan. Penguatkuasaan undang-undang yang dimansuhkan kemudian diuruskan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Walau bagaimanapun, pengendalian akta yang dimansuhkan, iaitu FMA 1967, akan diuruskan bagi kes permohonan yang belum selesai, penerusan prosiding undang-undang, dan sebagainya. Peruntukan baru dalam Undang-Undang KKP adalah selaras dengan konsep pendekatan kawal selia kendiri dan mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Ia termasuklah dengan penglibatan pihak ketiga seperti orang yang kompeten serta orang yang berlesen. Yang kedua, memberi perlindungan yang lebih tinggi kepada pekerja. Pindaan akta baru OSHA kini diperluaskan dan ianya terguna pakai bagi semua tempat kerja di seluruh Malaysia. Hak keselamatan kepada pekerja telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk hak untuk mengelakkan daripada bahaya yang hampir pasti berlaku di tempat kerja. Selain itu, terma kecederaan yang terdapat dalam kesihatan pekerjaan telah dipinda dan kini telah digantikan kepada terma baru iaitu kesan buruk. Yang ketiga, sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Melalui pindaan akta baru ini, dasar KKP telah memberikan tambahan pencerahan kepada semua jenis tempat kerja. Suatu peraturan baru telah menetapkan setiap tempat kerja adalah wajib untuk menjalankan penaksiran risiko. Selain itu, pembangunan dan pelaksanaan prosedur untuk menangani kecemasan yang mungkin timbul semasa pekerjanya sedang melakukan kerja. Nombor 4. Memperincikan lagi tanggungjawab majikan serta prinsipal. Undang-undang baru KKP telah menetapkan keperluan untuk majikan prinsipal dalam memastikan keselamatan kepada pekerja kontraktor dan subkontraktor di bawah tanggungannya. Pengarah atau pegawai atasan syarikat boleh didakwa secara berasingan atau bersama di atas kesalahan di bawah Akta KKP. Beban pembuktian adalah terletak kepada pengarah atau pegawai atasan syarikat untuk membuktikan bahawa mereka tidak dipertanggungjawabkan ke atas bebanan tersebut. Yang kelima adalah peningkatan kadar penalti daripada RM50,000 kepada RM500,000. Ia termasuk bagi kesalahan kegagalan majikan dalam menerbitkan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selain itu, penalti sebanyak RM200,000 dipinda daripada RM20,000 dikenakan akibat dari perlanggaran undang-undang di bawah Seksyen 20
dan Seksyen 21 Akta OSHA 1994. Yang keenam, pemerkasaan dan akauntabiti oleh orang yang kompeten, orang berlesen dan penyedia latihan KKP yang kini dibolehkan secara sah dalam Undang-Undang bagi tugas-tugas pentadbiran KKP. Selanjutnya, pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan tidak semestinya mempunyai status sebagai pekerja, tetapi setiap pelantikan hanya terguna pakai untuk satu tempat kerja dan tertakluk pada satu-satu masa sahaja. Dan peraturan baru telah menetapkan pelantikan kepada penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah wajib kepada syarikat yang terguna pakai untuk pematuhan terhadap akta. Lain-lain perubahan dalam akta termasuklah penggunaan terma pengawasan perubatan kini telah berubah kepada terma yang dikenali sebagai perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Dan akhir sekali, maksud kepada majikan telah lebih jelas dirujuk melalui definisi tunggal, iaitu dengan memotong takrifan majikan langsung serta majikan utama daripada Seksyen 3 Akta. Maka, rumusan daripada pindaan Akta OSHA ini adalah merangkumi 2 bahagian baru, 34 jumlah pindaan, 10 seksyen baharu, 4 penggantian, 2 pemotongan daripada undang-undang, dan akhir sekali, 1 jadual baharu telah dikeluarkan daripada pindaan akta ini. Jika anda berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kandungan perubahan Akta OSHA 1994, sila layari laman web yang tertera di bawah ini. Terima kasih kerana menonton video klip ini.